Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tentang prinsip percukaian. Kumpulan ini terdiri daripada Marina, Khairul Atirah, Nur Hafizah, Nur Rashikin dan Nur Saidah. Prinsip percukaian cukai GST di Australia. Apakah yang dimaksudkan dengan GST? GST ialah sejenis cukai di mana apa sahaja barangan dan perkhidmatan yang digunakan pengguna mengandungi elemen cukai. GST mempunyai 3 kategori iaitu GST berkadar seragam, GST berkadar sifar dan GST berkadar pengecualian. Konsep equity. Equity mempunyai dua konsep. Konsep yang pertama ialah equity menegak iaitu cukai yang dikenakan kepada individu mengikut kemampuan masing-masing. Konsep kedua ialah equity melintang iaitu agihan cukai di antara individu yang berkedudukan sama boleh cukainya. Teori equity. Teori equity yang pertama ialah teori faedah. Sesiapa yang menikmati faedah atau menggunakan perkhidmatan awam harus membayar cukai. Teori equity yang kedua ialah teori keupayaan membayar. Setiap individu perlu menanggung pengorbanan yang sama banyak dari segi pembayaran cukai. Kecekapan ekonomi. Kadar cukai GST lebih rendah dari negara lain, jadi tidak membebankan rakyat, malah meningkatkan pendapatan rakyat. Contohnya, negara New South Wales melakukan pembaharuan cukai secara langsung telah meningkatkan 1% ekonominya dan kesannya kutipan cukai GST meningkat sebanyak RM144 juta. Ini menyebabkan New South Wales menerima RM42 juta dari sebagian kutipan GST yang lebih tinggi. Hasil yang diperolehi akan diakhirkan secara optimal. Keberkesanan pentadbiran cukai. Terdapat 3 aspek. Aspek yang pertama ialah kos pentadbiran, iaitu segala bentuk pembelanjaan yang ditanggung oleh agensi yang terlibat, terdiri pada cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Aspek yang kedua ialah kos pematuhan. Kos yang ditanggung oleh pihak yang membayar cukai apabila membayar cukai. Contohnya, pengusaha franchise makanan segera seperti McDonald's dan juga Starbucks. Aspek yang ketiga ialah kos lain. Kos yang pertama ialah kos pembelanjaan cukai, iaitu pengecualian pelepasan dan penolakan daripada pendapatan yang dicukai. Yang kedua, kos melobi cukai, iaitu kos yang ditanggung oleh pihak swasta bagi mendapatkan pengecualian daripada pihak kerajaan. Dan kos yang ketiga adalah kos pengampunan cukai, iaitu potongan cukai atau pengecualian penalti. Trend penggunaan kadar cukai GST di Australia. Kadar GST 10% Australia berada di Senate GST atau VAT di bawah kuota 19.3% yang dicatatkan dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Nisbah hasil GST atau VAT negara Australia dari tahun 2007 hingga 2016. Nisbah hasil ini pada tahun 2016 bagi negara Australia adalah 0.50, iaitu berada di bawah rata OECD 0.56. Cukai GST di Australia. GST telah diperkenalkan di Australia pada 1 Julai 2000 dengan nama New Tax System, Goods and Services Tax Act 1990. Pengusaha boleh mendaftar secara atas jalan ataupun berhubung dengan ejen cukai. Cukai barangan dan perkhidmatan GST yang dikenakan adalah cukai 10% ke atas kebanyakan barang. Perkhidmatan dan barangan lain dijual atau digunakan di Australia, namun terdapat beberapa barang dan perkhidmatan yang percuma ataupun dengan kata lain tidak dikenakan charge GST. Perkhidmatan kesihatan percuma sekiranya ia tidak digunakan untuk perkhidmatan profesional dan juga kegunaan kosmetik. Pengusaha perlu mendaftar GST sekiranya perniagaan mereka mempunyai perolehan GST sebanyak $75,000 atau lebih. Organisasi bukan berasaskan keuntungan perlu mendaftar sekiranya mempunyai perolehan GST sebanyak $150,000 atau lebih. Bagi perusahaan kecil-kecilan yang mempunyai pendapatan kurang daripada $10 juta dan mengakaunkan GST secara tunai, tempoh cukai adalah bersamaan dengan apabila pengusaha mendapat bayaran daripada pelanggan dan membuat pembayaran kepada pembekal. Kesan cukai kepada negara. Meningkatkan hasil negara. Negara memperolehi sumber hasil yang lebih stabil dan tinggi bagi membiayai segala keperluan dan kehendak rakyat terhadap perkhidmatan yang disediakan. Pelaksanaan cukai GST di Malaysia walaupun kadar 6% lebih rendah dari Australia telah mencatatkan peningkatan hasil negara. Pada tahun 2015, jumlah hasil meningkat 2 kali ganda dianggarkan
berjumlah sebanyak 23.2 bilion ringgit Malaysia berbanding dengan sebelum cukai GST dilaksanakan. Hasil GST di Australia dari tahun 2014 hingga 2018. Kesan daripada peningkatan hasil GST secara tidak langsung telah meningkatkan pendapatan negara di mana keseluruhan pendapatan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 berjumlah 528,599 juta ringgit Malaysia, kemudian meningkat kepada 559,833 juta ringgit Malaysia pada tahun 2018 hingga 2019. Sistem pencukaian negara lebih efektif dan efisien. Untuk Malaysia, pembayar hanya dikenakan cukai ke atas barang dan perkhidmatan yang diperoleh berbanding dengan semasa cukai SST dikenakan. Ini kerana SST mempunyai dua jenis cukai di mana tanpa disedari, kemungkinan pembayar cukai dikenakan cukai sebanyak 2 kali dan ini sistem yang tidak teratur. Bagi Australia, GST lebih efisien berbanding cukai lain. Ini kerana mempunyai asas cukai yang lebih luas daripada cukai yang lain. Tambahan pula, cukai GST di sana memainkan peranan besar sehingga Jabatan Pembandaraan menyatakan bahawa GST lebih cekap dari cukai pendapatan syarikat. Peningkatan pembangunan negara. Peningkatan pembangunan dapat dilihat dengan pembinaan sekolah, jalan raya, universiti dan hospital. Peningkatan pembangunan telah meletakkan Australia di antara negara yang maju di dunia. Di Malaysia, hasil kutipan daripada cukai barang dan perkhidmatan mempunyai peningkatan dari semasa ke semasa iaitu sebanyak 41,206 juta ringgit Malaysia pada tahun 2016 meningkat kepada 43,800 juta ringgit Malaysia pada tahun 2018. Berdasarkan graf di sebelah, dapat dilihat peningkatan pembelanjaan pembangunan kerajaan persekutuan antara tahun 2016 hingga 2018 di Malaysia. Kenaikan kadar inflasi. Pengenaan cukai akan mengakibatkan kenaikan inflasi. Ini dapat dilihat berdasarkan gambar raja di sebelah. Terdapat trend turun naik terhadap kadar inflasi di Australia. Hal ini juga berlaku di Malaysia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan gambar raja di sebelah. Trend turun naik terhadap kadar inflasi di Malaysia. Kesan cukai kepada masyarakat. Menjamin kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diperolehi oleh kerajaan telah memudahkan kerajaan untuk menjalankan pelbagai dasar dan usaha untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Pelaksanaan GST juga tidak secara menyeluruh ke atas semua barang dan perkhidmatan. Terdapat juga barangan yang tidak dikenakan jas GST. Di Australia, perkhidmatan rawatan di hospital adalah percuma jika ianya bukan untuk kepentingan profesional. Kerajaan Australia juga memberikan kursus pembelajaran dan penyediaan ubat-ubatan percuma kepada masyarakat Australia. Menjamin kesejahteraan pengusaha. GST secara umumnya merupakan satu sistem pencukaian yang efisien dan mesra perniagaan kerana mekanisme GST memberikan kesan yang baik kepada pengusaha. Para peniaga tidak perlu menanggung sebarang cukai terhadap sebarang pembelian barangan atau perkhidmatan untuk tujuan perniagaan. Pengusaha juga tidak dibebankan dengan GST kerana mereka boleh menuntut semula cukai input daripada kerajaan. GST dibayar setelah ditolak dengan GST cukai output yang diperolehi daripada pelanggan. Walau bagaimanapun, GST akan menyebabkan segelintir pengusaha tidak terlepas dari pensyarahan sumber, aliran dan pendapatan mereka untuk mendapat pengecualian cukai input. Kebajikan pengusaha di Australia juga terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan syarat-syarat pendaftaran yang tidak menyeluruh. Hal ini kerana pendaftaran GST di Australia mempunyai pengecualian kepada perniagaan kecil-kecilan. Pendaftaran GST bagi perniagaan kecil-kecilan harus dibuat sekiranya keuntungan perniagaan adalah $10 juta. Menambah beban rakyat berpendapatan rendah. GST diperkenalkan dan mendapat banyak rintihan oleh rakyat yang berpendapatan rendah kerana mereka terpaksa membayar cukai sebanyak 2 kali. Berdasarkan kajian oleh Kasperson dan Metcalf 1993, GST menyebabkan golongan miskin terpaksa membelanjakan nisbah penggunaan pendapatan yang lebih tinggi berbanding golongan kaya.
Meningkatkan kos kehidupan rakyat. Apabila GST dilaksanakan, 89% dari keluarga di Malaysia yang sebelum ini dikira tidak perlu membayar cukai, terpaksa membayar cukai. Malah mereka juga tidak menikmati faedah dari penurunan cukai pendapatan kerana pendapatan mereka adalah rendah. Kesimpulannya, sistem cukai haruslah mengikut prinsip dan kriteria cukai yang dapat menjana hasil yang diperlukan oleh kerajaan, bersifat adil dan saksama ke atas membayar cukai, mampu membantu pertumbuhan ekonomi dan berkesan dari segi pentadbiran. Namun begitu, bukan mudah untuk mencapai kesemua kriteria dan prinsip tersebut. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah menilai kriteria-kriteria tertentu ketika membuat pilihan untuk membentuk cukai. Sekian, terima kasih.